Jasa dan menggerak komuniti itu apa? Inilah akibatnya apabila pemegang jawatan politik yang dilantik itu bukan ahlinya. Apa yang mereka lakukan hanyalah mencari pihak lain untuk meningkatkan pengaruh dan kedudukan. Kita ambil dua kumpulan yang cuba diperkasakan oleh menteri sebagai penyokong mereka. Kedua kumpulan itu ialah Jabatan Hal Ehwal Khas Jasa di bawah Kementerian Komunikasi dan Multimedia dan Penggerak Komuniti Tempatan PEKT yang diasaskan oleh Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT. Kerajaan tebuk atap pimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin memperuntukkan sebanyak 85.5 juta ringgit kepada Jasa dan 8.6 juta ringgit kepada PEKT dalam Belanjawan 2021. Pakatan Harapan mengecam pengumuman Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Aziz mengenai peruntukan untuk kedua entiti tersebut. Untuk Jasa, terdapat dua peruntukan iaitu sebanyak 4 juta ringgit di bawah Belanjawan Komunikasi Strategi dan 81.5 juta ringgit di bawah Dasar Baharu. Sementara peruntukan PEKT ialah one-off yang kelakarnya Menteri KKMM Datuk Saifuddin Abdullah dikatakan tidak tahu-menahu mengenai peruntukan sebanyak itu untuk Jasa. Namun, timbalannya iaitu Ahli Majlis Tertinggi UMNO Datuk Zahidi Zainul Abidin mengaku beliau yang memberi cadangan untuk menghidupkan Jasa, lapor The Malaysian Insight. Beliau mendakwa peruntukan besar dalam Belanjawan 2021 tersebut adalah persetujuan selepas diadakan perbincangan bersama. Kononnya, tujuan menghidupkan semula Jasa ialah untuk menjadi agensi penyebaran maklumat dan komunikasi secara tersusun, strategik serta bersasar mengikut keperluan semua lapisan dan segmen masyarakat. Sementara itu, PEKT dilaporkan akan menjadi penghubung kerajaan Perikatan Nasional dalam negeri yang tidak dikuasai oleh parti itu. Pegawai penyelaras kepada Menteri KPKT bagi Negeri Sembilan, Rosman Janet berkata, PEKT sebuah badan bukan kerajaan NGO tidak sama dengan NGO Penggerak Komuniti Negara PKN. Menurut Rosman, PEKT adalah rakan strategik komuniti yang diwujudkan oleh Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan bagi memperkasakan agenda dasar komuniti negara. Untuk rekod, Rosman juga merupakan timbalan pengurusi Penggerak Komuniti Negara Negeri Sembilan dan pengurusi Penggerak Komuniti Negara Port Dickson. Nampak tak? Beliau sendiri memegang jawatan tertinggi dalam PKN. Bagaimana boleh beliau mengaku dalam nafas yang sama bukan datang dari gerombolan yang sama? Jika PEKT boleh mendapat peruntukan sebanyak itu daripada Belanjawan 2021, bagaimana dengan ratusan lain-lain NGO komuniti di seluruh negara? Penjelasan mengenai kedua-dua entiti tersebut tidak meyakinkan pemimpin Pakatan Harapan. Pengarah Komunikasi Keadilan Fahmi Fadzil membidas penubuhan kedua entiti tersebut sebagai alat propaganda Kerajaan Perikatan Nasional. Beliau memetik kenyataan media Pengurusi Bersatu Selangor dalam Sinar Harian dan utusan pada 4 November bahawa PEKT ditubuhkan untuk menjadi mata dan telinga buat kerajaan. Pegawai PEKT akan bertindak seperti ahli majlis dalam setiap PBT dan 288 pegawai PEKT yang dilantik adalah ahli parti politik dalam komponen Perikatan Nasional. Isunya kerajaan nak peruntukkan 8.6 juta ringgit untuk PEKT dalam Belanjawan 2021. Apa gunanya PEKT ini kalau setiap PBT sudah ada ahli majlis yang dilantik dengan punca kuasa yang sah? Jika masalahnya mutu perkhidmatan ahli majlis, mengapa tidak diberi 8.6 juta ringgit ini kepada semua PBT itu untuk perkukuh aktiviti dan perkhidmatan? Soal Fahmi. Beliau sebagaimana pemimpin Pakatan Harapan lain menyarankan Jasa dan PEKT dibatalkan. Sudah ada ahli perkhidmatan awam dan badan-badan berkanun yang berkhidmat dengan masyarakat di seluruh negara. Buat apa ada lagi Jasa dan PEKT yang menggunakan dana rakyat?